tingkatan 2. Okey, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan reka bentuk mekanikal. Okey, kalau kita tengok dalam buku teks muka surat 42 muka surat 42 reka bentuk mekanikal. Okey. Okey, kita akan mulakan kita punya sesi pengajaran kita. Okey. Sekejap cikgu akan besarkan skrin ni. Okey. Okey. Boleh nampak ke cikgu punya skrin ni? Sekejap Okey, kita akan belajar dua perkara Dua perkara. Sekejap cikgu set up sekejap. Okey. Okey, kita akan belajar dua perkara saja. Okey, dalam topik ni banyak sebenarnya, tapi kita akan belajar dua dulu sebab yang dua ni pun sebenarnya dah banyak. Okey. Okey, yang pertama kita akan belajar apakah maksud sistem mekanikal. Okey. Yang kedua, kita akan belajar macam mana nak mengenal pasti komponen dalam mekanikal. Okey. Okey, reka bentuk sistem mekanikal. Sistem mekanikal adalah beberapa komponen yang berfungsi menyelesaikan sesuatu tugas. Okey, maknanya sistem mekanikal ni lebih kurang benda-benda, produk-produk yang menyelesaikan sesuatu tugas manusia. Okey, sebagai contoh apa? Sebagai contoh kereta. Okey, kereta tu dia menyelesaikan masalah manusia. Okey, dia boleh membawa ataupun mengangkut manusia. Jadi kereta adalah salah satu sistem mekanikal. Okey, itu adalah contohlah. Okey, sistem mekanikal. Sistem mekanikal yang paling ringkas menggunakan sekurang-kurangnya dua komponen mekanikal. Nanti kita akan belajar ada beberapa komponen mekanikal. Jadi bila kita nak dikatakan sebagai sistem mekanikal, dia mesti menggunakan sekurang-kurangnya dua jenis. Kalau dia guna satu, masih tak dikira sebagai sistem mekanikal. Tapi bila dia guna minimum dua jenis komponen mekanikal, baru dikatakan sebagai sistem mekanikal. Okey. Okey, sistem mekanikal mengurangkan tenaga mekanikal manusia dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Okey, gabungan komponen mekanikal membolehkan sesuatu produk berfungsi, bergerak atau berputar. Jadi benda-benda yang bergerak, berputar, berfungsi ni adalah sistem mekanikal. Okey, tapi ingat sistem mekanikal akan dikatakan sebagai sistem mekanikal menggunakan sekurang-kurangnya dua komponen mekanikal. Okey. Okey, pergerakan mekanikal. Pergerakan mekanikal bertujuan untuk memindahkan sesuatu sumber gerakan kepada gerakan yang lain. Okey, nanti kita akan belajar. Okey, ini adalah komponen mekanikal yang kita akan belajar dalam tingkatan 2. Okey, sebenarnya banyak lagi. Tapi untuk tingkatan 2, kita hanya belajar 11. Ini pun dah banyak dah, 11 ni. Okey, yang pertama kita akan belajar gear. Yang kedua, pautan. Kemudian yang ketiga, tuil atau tuas. Kemudian yang keempat, takal. Yang kelima, tali sawat. Yang keenam, aci sesondol. Yang ketujuh, aci engkol. Yang ke-8, gelongso. Yang ke-9, galas berbola. Ke-10, bindu. Dan ke-11, rantai. Okey. Macam mana nak ingat? Banyak sangat ni. Okey, kita cuba satu benda. Okey, tips nak ingat komponen mekanikal. Okey, yang ini yang orang kata nak bagi kita ingat. Okey, ingat ayat ni. Tadi Acik Emak Ramli tulis tali guna pen, gear sambil galas bola biru. Jadi tengoklah. Tadi apa? Tadi tu takal. Acik Emak, Acik engkol. Ramli apa? Rantai. Tulis, tuas. Tali, apa? Tali sawat. Guna, gelongso. Jadi kita tengoklah situ. Jadi nanti cikgu akan bagi satu slide
supaya kita boleh tengok balik dan kita boleh ingat dan kita boleh hafal komponen mechanical ni. Okey. Okey, yang kita pertama sekali, kita akan belajar komponen mechanical yang pertama. Komponen gear ialah komponen yang digunakan untuk memindahkan kuasa. Okey, kalau kita tengok pada image yang sebelah ni, ini adalah contoh gear. Okey, dia ada gigi. Okey, dia ada gigi. Gigi yang terdapat pada badan gear berfungsi untuk menyalurkan kuasa daripada sumber kepada penerima. Okey, itu adalah gear. Okey, jenis-jenis gear. Jenis gear ada 10. Okey, boleh tengok dalam buku teks ataupun di bahagian skrin cikgu ni. Okey. Okey. Jadi cikgu tak payah sebutlah satu-satu. Okey, boleh tengok dalam buku teks. Okey, yang pertama, gear serong ni apa dia? Okey. Gear serong ini digunakan untuk memindahkan tenaga daripada satu aci ke satu aci yang lain yang bersudut 90 darjah antara satu sama lain. Okey. Kalau nampak gambar yang image yang cikgu letak di sebelah ni, ini adalah contoh gear serong. Jadi dia punya gigi tu serong ataupun bersudut 90 darjah. Okey, ini adalah contoh gear serong. Okey. Okey, kita pergi yang ke, ini adalah contoh alatan guna gear serong. Yang pertama gerudi tangan. Okey. Yang kedua komponen dalam kereta. Okey, yang menggerakkan tayar kereta. Okey, jadi ini dia menggunakan gear serong. Okey. Okey. Yang kedua dinamakan sebagai gear taji. Okey, digunakan untuk memindahkan tenaga antara dua aci yang selari. Gear ini dibina dengan dua gear bersirat dalam satah yang sama. Okey, kalau kita tengok dalam image yang cikgu bagi sebelah kiri ni, jadi ini adalah contoh gear taji. Okey, gear taji. Jadi dia ada banyak saiz. Mungkin satu saiz ni besar, satu saiz ni kecil. Tapi dia juga mempunyai gigi. Okey. Okey, ini adalah contoh alatan yang gunakan gear taji. Contohnya mesin tangan, mesin getah tangan. Okey, dan satu lagi ialah jam. Okey, jam juga guna gear taji. Okey, gear yang ketiga. Gear yang ketiga ialah gear helix. Okey, gear ini digunakan pada mekanisme kelajuan tinggi. Contohnya pada pemacu kereta untuk menukar kelajuan daripada kelajuan rendah kepada kelajuan tinggi. Okey, kalau kita tengok dalam image yang cikgu bagi ni, ini adalah contoh gear helix. Okey. Okey, yang keempat, gear tulang herring. Okey, gear tulang herring ni menyerupai dua gear helix yang telah diletakkan sebelah menyebelah. Okey, membantu mengelak isu-isu yang berkaitan dengan tujahan sisi yang dicipta dalam penggunaan gear helix. Okey, jadi ini adalah contoh gambaran untuk gear tulang herring. Okey. Kebanyakan gear tulang herring ni digunakan dalam industri pembuatan. Okey, dalam kilang-kilang. Jadi apabila dia nak menggunakan atau nak menggerakkan sesuatu pelantar tu, dia akan menggunakan gear tulang herring ni. Okey. Okey, gear yang kelima ialah gear rak dan pinan. Gear ini berfungsi atas prinsip pergerakan pinan dalam bentuk putaran ditukar ke rak yang bergerak secara linear. Okey. Jadi kalau kita tengok, boleh kita tengok pada image di sebelah ni. Okey, satu adalah bergigi ataupun dia punya gear tu berbentuk putaran ataupun linear. Okey, dia ditukar kepada bentuk paling mudah kita boleh ingat gate, auto gate. Auto gate dia menggunakan gear rak dan pinan. Okey. Okey, yang keenam, gear meter. Okey, gear ini berfungsi untuk menukarkan arah transmisi. Okey, satu jenis gear serong di mana dua paksi putaran bersilang. Okey, dia juga menggunakan gear macam seperti gear serong, cuma satu lagi tu dia bersilang. Okey, dia bersilang. Okey, yang ketujuh, gear screw. Juga kadang-kadang dipanggil sebagai gear helix bersilang. Okey, yang ini kalau kita tengok di sebelah image ni, ini adalah contoh gear screw. Okey. Okey, yang ke-8, gear dalam. Gear dalaman adalah gear dengan
gigi dipotong di permukaan dalaman silinder. Okey, kalau kita tengok pada image tu adalah jenis gear dalam. Maksudnya dalam gear tu ada lagi gear. Okey. Okey, yang ke-9, gear serong pilin. Gear serong pilin dikenali sebagai gear serong yang mempunyai gigi helix. Okey. Jadi kat dalam tu ada dia ada gear serong dan juga mempunyai gigi helix. Okey. Okey, gear belitan. Gear ini berfungsi mengurangkan kelajuan dan memindahkan tenaga putaran aci pada sudut tertentu. Gear ini dibina dengan satu batang aci bergigi yang bersirat dengan gear yang bulat. Okey, kalau kita tengok pada image, okey, image sebelah ni, okey, satu cikgu tunjukkan macam mana bentuk gear belitan ni, okey, berfungsi, macam mana pergerakan dia. Okey, satu lagi cikgu tunjukkan sepanah hidup. Okey, jadi sepanah hidup ni adalah salah satu alatan yang menggunakan kaedah gear belitan. Okey. Okey, yang kedua, ini komponen tadi gear tadi sampai habis dah. Gear tadi sampai gear belitan. Okey. Kemudian kita pergi ke komponen mechanical. Komponen yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi gear. Dalam gear ada jenis-jenis gear. Okey, yang kedua, komponen mechanical yang kedua iaitu pautan. Okey, pautan ni adalah komponen yang berfungsi sebagai penghubung sesuatu komponen atau bahan bagi melengkapkan sesuatu sistem. Okey, sebagai contoh kalau kita tengok image di sebelah ni, dia menghubungkan antara satu sama lain untuk melengkapkan satu sistem. Okey. Contohnya kalau kita tengok alatan yang menggunakan sistem ataupun komponen mekanikal pautan ialah pintu yang auto buka tutup ni kan, kalau kita tengok. Okey. Okey, yang ketiga, komponen yang ketiga dinamakan sebagai tuil dan tuas. Okey, tuil dan tuas. Sistem yang berkaitan dengan tiga benda ni, daya, beban, fulcrum. Okey, kalau kita tengok dalam image yang cikgu bagi ni, daya tu maksudnya pergerakan. Apa yang membuatkan kita bergerak tu? Daya adalah beban lah. Daya ialah pergerakan, beban ialah satu benda yang berat ataupun benda yang kita kena buat ataupun kita kena tarik dia ataupun kita kena bebankan dia. Okey. Dan fulcrum ni pula adalah pergerakan. Okey, dan dia terbahagi kepada 3 kelas. Okey, kelas yang pertama, beban ni sebelah kiri. Kalau kita tengok dekat image ni, load warna merah ni ialah sebelah kiri. Fulcrum tu ada di tengah dan effort, daya tu di sebelah kanan. Okey. Kelas kedua, effort sebelah kiri, beban di tengah, fulcrum di hujung sebelah kanan. Okey, manakala kelas ketiga, beban di sebelah kiri, kemudian daya sebelah tengah dan fulcrum di sebelah kanan. Okey, cikgu akan terangkan satu persatu. Kelas yang pertama, apabila daya daripada sebelah kanan, okey, sebelah kanan, dia menghala ke fulcrum. Kemudian load ataupun beban ni yang sebelah kiri. Kita ambil contoh paling mudah adalah contohnya macam gunting. Okey, gunting kita akan beban ataupun kita akan tekan sebelah tangan kita di pemegang gunting. Fulcrum tu adalah yang di tengah-tengah gunting tu. Dan beban untuk kita gunting. Contoh kita gunting kertas. Jadi itu adalah beban. Okey, jadi bila gunting adalah salah satu alatan yang menggunakan komponen mechanical tuil dan tuas. Okey, jadi fulcrum tu di tengah-tengah. Jadi bila kita tekankan kita punya pemegang gunting, ianya memudahkan kita menggunting kertas. Okey. Okey, yang kedua kelas yang kedua, effort ni daya kita kena angkat. Beban ni di tengah-tengah, dia berat, beban ni berat. Jadi kita ni fulcrum ni di hujung. Jadi kita boleh angkat dengan mudah. Sebagai contoh, alatan yang menggunakan kelas yang kedua ni ialah kereta sorong. Okey, macam mana penggunaan kereta sorong? Kita nak menggunakan tenaga untuk menggunakan tenaga untuk daya, untuk effort ni. Kita kena angkat.
Apa yang membuatkan kita boleh bergerak dengan fulcrum? Apa yang ada fulcrum dekat kereta sorong? Tayar dia ataupun dia punya tempat mengangkat dia tu, yang hujung sekali tu. Jadi bila kita angkat tayar kereta sorong tu, kita angkat, automatik dia boleh bergerak dan beban ni boleh diangkat dengan mudah. Okey. Maknanya kelas yang kedua ni, contoh yang paling mudah ialah kereta sorong. Okey, kelas yang ketiga pula, dia daya tu di tengah-tengah. Okey, daya tu di tengah-tengah, fulcrum ni di tepi dan beban ni di hujung sekali di sebelah kiri. Okey, apa contoh alatan dia? Contohnya adalah macam stapler. Okey, kita nak stapler kertas, contohnya stapler kertas. Beban tu di tengah-tengah, kita kena tekan. Beban tu di hujung. Daya tu di tengah-tengah. Apa yang menggerakkan stapler ni? Fulcrum. Fulcrum ni di hujung. Boleh faham Okey. Jadi ini adalah 3 kelas yang berbeza bagi tuil dan tuas. Okey. Jadi cikgu nak ulang balik. Kelas yang pertama ni, okey. Kelas yang pertama, contoh alatan dia ialah gunting, pelayar, okey, yang menggunakan kelas yang pertama. Kelas yang kedua, paling mudah contoh dia ialah kereta sorong. Okey, kita ingat kereta sorong, kita ingat kelas yang kedua. Yang ketiga, alatan yang menggunakan kelas yang ketiga ialah stapler. Okey. Okey, ini adalah tuil dan tuas, dan kena ingat tuil dan tuas ni dia berkaitan dengan 3 benda, iaitu daya, beban dan juga fulcrum. Okey, kita pergi komponen mekanikal yang keempat, iaitu takal. Terdiri daripada satu roda yang berputar pada ganda. Okey, memudahkan kerja-kerja mengangkat beban yang berat. Okey, yang ini mudah. Kita ada satu roda. Okey, kalau kita tengok kalau tengok image yang cikgu letak ni, okey, ini adalah contoh takal. Okey, dia ada roda, kemudian dia ada tali. Kita boleh angkat, jadi kita boleh angkat beban yang berat. Okey. Kalau kita tengok image ni, angkat gajah pun boleh. Okey. Okey, komponen mekanikal yang keempat. Empat ke? Yang kelima kot. Silap ni. Yang kelima, tali sawat. Okey, tali sawat. Digunakan untuk menghubungkan takal pemacu yang dipasang pada enjin atau motor elektrik dengan takal yang dipacu. Okey, ini adalah contoh kalau kita tengok dalam image yang cikgu letak ni, ini adalah contoh tali sawat. Okey, belt, belting. Okey, selalu dalam kereta adalah tali sawat ni, timing belt, okey. Okey, komponen mekanikal yang kelima, aci sesondol. Aci sesondol digunakan untuk membuka dan menutup injap, okey, atau valve. Okey, kalau kita tengok pada image ni, okey, jadi ini adalah contoh komponen mekanikal aci sesondol. Okey, selalunya dalam enjin kereta ada aci sesondol ni, okey. Okey, yang keenam, komponen mekanikal yang keenam ialah aci engkol, menukarkan gerakan linear kepada gerakan berputar. Okey, linear ni maksudnya straight lah. Okey, yang paling mudah kita nak ingat linear ni, kita fikir benda tu straight, kemudian dia tukar kepada pergerakan berputar. Okey, kalau tengok pada image yang cikgu bagi ni, daripada pergerakan linear, dia tukar kepada pergerakan berputar. Seterusnya sebagai penghantar kuasa ke kotak gear untuk menggerakkan kenderaan. Okey, jadi ini dalam gearbox lah, lalu dalam gearbox. Okey, yang ke-8, okey, galas berbola. Okey, galas berbola digunakan sebagai perantara bagi objek yang berputar. Okey, komponen ini juga bertindak sebagai pengurang geseran dan melancarkan pergerakan. Okey, ini adalah fungsi galas berbola. Okey, jadi dekat sebelah tepi ni boleh tengok, ini adalah contoh galas berbola. Okey, jadi dalam buku teks pun ada. Okey, yang ke-9. Yang ke-9 dinamakan sebagai bindu. Okey, bindu digunakan bersama dengan mesin gerudi. Okey, fungsinya adalah untuk memegang dan mencengkam mata gerudi. Okey, kalau kita tengok pada image yang cikgu bagi,
Yang mana satu komponen mekanikal bindu yang di bahagian pemegang mata gudi ni. Yang mencengkam mata gudi ni, ini dinamakan sebagai bindu. Okey. Okey. Komponen mekanikal yang ke-10 ialah rantai. Okey. Rantai berfungsi sebagai pengantara bagi penghantaran kuasa antara dua gear. Komponen ini banyak digunakan pada basikal dan motosikal. Okey, ini paling contoh paling mudah lah. Kita tengok selalu dekat basikal kita ada rantai kan. Jadi ini adalah komponen mekanikal. Okey. Okey, kita buka soalan dulu sebelum kita adakan kuis. Okey, sekejap je. Okey. Boleh tanya soalan kalau ada soalan. Okey. Boleh unmute-kan ataupun kalau tak nak dengar suara, boleh gunakan bahagian chat. Okey, kalau ada soalan. Okey, terima kasih yang sudi join kelas kita pada pagi ni. Okey. Hari ni kita belajar dua benda saja. Yang pertama, apa itu sistem mekanikal. Yang kedua, kita belajar apa komponen mekanikal. Okey, apa komponen mekanikal. Okey, apakah komponen mekanikal? Kita tengok, kita imbas balik supaya mungkin cikgu tadi laju sangat. Okey. Okey. Ini adalah komponen mekanikal. Okey. Ini memang selalu keluar dalam peperiksaan lah. Okey, jadi ini yang kita kena ingat. Sebenarnya ada 11. Yang cikgu dalam slide tadi mungkin ada 10 je mungkin sebab cikgu ada termiss tadi kan. Ada 2. Nombor 4 tu ada 2. Jadi sebenarnya ada 11 komponen mekanikal yang kita kena ingat. Jadi kita bukan takat kena ingat, kita kena faham yang mana apa beza ke 11-11 ni. Okey, jadi sebelum kita nak faham, kita kena ingat. Jadi macam mana nak ingat, ini adalah satu kaedah untuk mengingat. Jadi ini adalah ayat ataupun ayat untuk memudahkan kita ingat. Okey, jadi boleh tengoklah tadi tu apa, acik emak tu apa, ramli tu apa, okey. Macam biru ni apa, bindu. Galas bola, patutnya bukan galas bola, galas berbola. Tapi nak memudahkan kita ingat, makcik ataupun acik emak ramli ni dia bawa galas bola, bola biru. Jadi dekat image ni dah tunjuk lah. Mak Ramli ni tulis tali guna pen gear. Okey. Okey, jadi 11 komponen ni kita kena ingat dan kita kena tahu apakah fungsi, macam mana dia berfungsi. Okey. Okey. Jadi gear pun ada 10, okey. Dan cikgu dah terangkan tadi. Okey. Jadi ada soalan, ada 2 je kita belajar. Apakah maksud mechanical? Apa beza sistem mekanikal dengan komponen mekanikal, dan apakah 11 komponen mekanikal. Okey. Okey. Okey, ada soalan? Kalau ada soalan boleh tanya pada chat ataupun boleh unmute. Unmute maksudnya kita tekan simbol mikrofon tu, boleh tanya. Okey, kalau ada soalan. Ini baru sebahagian daripada bab ni. Sebenarnya ada banyak lagi. Tapi memang kita takkan sempat. Kalau dalam masa 1 jam memang takkan sempatnya. Okey. Cikgu nak buat simple lah supaya kita mudah faham sikit-sikit. Nanti mungkin yang untuk sambungan, mungkin kita akan sambung untuk sambungan